hadis berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban. Baik, kita lihat hadis ini. قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Daripada Usamah bin Zaid katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebanyak engkau berpuasa pada bulan Syaban. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Usamah bin Zaid ini, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Demikian itu disebabkan ini adalah satu bulan di mana manusia lalai, leka daripadanya, iaitu sebuah bulan yang ada di antara Rajab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Sedangkan ia adalah bulan di mana akan diangkat padanya amalan-amalan ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan yang menguasai sekalian alam ini. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Maka aku suka bahawa amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nabi sebutkan tentang bulan Syaban yang terletak di antara bulan Rajab, iaitu bulan haram, dan kemudian bulan Ramadan, iaitu bulan yang diwajibkan berpuasa. Jadi manusia, mereka tahu tentang kedua-dua bulan ini, tentang kelebihan yang ada pada kedua-dua bulan ini. Tapi kebanyakan daripada mereka kadang-kadang terlupa ataupun terleka tentang kelebihan yang ada pada bulan Syaban. Jadi sebab itu Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban, kerana bulan Syaban ini merupakan bulan yang di mana Allah akan mengangkat amalan pada waktu itu. Dan kemudian dalam sebuah lagi hadis, kita dah juga melihat tentang kelebihan yang ada pada malam nisfu Syaban. Dalam sebuah lagi hadis, kalau hadis yang tadi berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban secara umum, hadis yang ini pula berkenaan dengan kelebihan yang ada pada malam nisfu Syaban. An Mu'adz bin Jabal, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Daripada Mu'adz bin Jabal katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah melihat atau memandang kepada makhluknya pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, iaitu malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Lalu dia memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya, melainkan kepada seorang yang musyrik, iaitu yang mensyirikkan Allah, aw musyahid, ataupun seorang yang hatinya penuh dengan permusuhan. Kemudian dalam sebuah lagi hadis yang lebih kurang sama matannya itu, An Abi Musa al-Ash'ari, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Daripada Abi Musa al-Ash'ari katanya, Rasulullah SAW baginda bersabda, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah benar-benar dia memandang pada malam nisfu Sya'ban,
itu separuh daripada bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu dia memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, melainkan kepada dua golongan, iaitu orang yang mensyirikkan Allah, ataupun yang keduanya orang yang hatinya penuh dengan permusuhan. Jadi ini dua hadis ni pula berkenaan dengan kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban, iaitu malam di mana Allah akan memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya. Besarnya rahmat Allah pada malam itu, melainkan kepada dua golongan ini, iaitu golongan yang musyrik dan golongan yang musyahid. Walaupun nisfu Sya'ban itu dah lepas, jadi hari ini kita dah masuk kepada 21 hari bulan Sya'ban. Tapi kalau kita perhatikan tentang apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ni, iaitu tentang dua golongan ini yang mereka ni kerugian disebabkan tidak mendapat pengampunan daripada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan perkara ini bukan hanya berlaku ketika malam nisfu Sya'ban itu. Jadi pengampunan Allah akan berikan kepada hamba-hambanya berlaku juga pada hari-hari yang lain. Jadi sebab itu janganlah hanya kita ni mengutamakan malam nisfu Sya'ban semata-mata, sedangkan kita lupakan hari-hari yang lain. Sedangkan banyak lagi hadis Nabi sebutkan kelebihan yang ada pada hari-hari yang lain. Jadi walaupun kelebihan berkenaan dengan bulan, hari dan sebagainya ini, kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tapi hadis yang kita lihat di sini, kedua-dua hadis ini hadis yang satu sahih, satu lagi hasan. Cuma tak disebutkan tentang apakah amalan-amalan yang tertentu yang perlu kita lakukan ketika tibanya malam nisfu Sya'ban. Tapi secara umumnya itu malam yang penuh dengan pengampunan dan juga malam yang penuh dengan rahmat daripada Allah, dan kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan. Dan apabila kita telah melepasi 15 Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban tu dah lepas, kita masih lagi ada hari-hari yang lain yang di mana masih lagi banyak rahmat Allah yang turun, pengampunan Allah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah lagi hadis, kita lihat hadis yang seterusnya. Ini hadis daripada Sahih Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hazaini hatta yastaliha anziru hazaini hatta yastaliha anziru hazaini hatta yastaliha. Daripada Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis, akan dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Itu hari di mana disunatkan untuk kita ni berpuasa. Sama seperti bulan Sya'ban, bulan yang di mana Nabi banyak berpuasa. Begitu juga hari Isnin dan juga Khamis ini merupakan hari yang disunatkan untuk kita ni berpuasa.
Kerana pada hari ini, iaitu Isnin dan juga Khamis, akan dibukanya pintu-pintu syurga. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diberikan pengampunan kepada setiap hamba itu, iaitu kepada setiap hamba yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan kepada seorang lelaki yang dia ada permusuhan dengan saudara muslimnya yang lain. Jadi kalau kita lihat kandungan hadis ini sama dengan hadis yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban itu, yang mana Allah akan memberikan pengampunan kecuali kepada kedua golongan ini, iaitu golongan yang mensyirikkannya, itu yang pertama, dan yang keduanya golongan yang ada sifat permusuhan dalam dirinya terhadap saudaranya muslim yang lain. Begitu juga pada hari Isnin dan juga Khamis ini, perkara yang sama Nabi sebutkan. Fayuqalu anziru hazaini hatta yastaliha. Lalu dikatakan kepada para malaikat, Allah mengatakan kepada para malaikat, hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah dahulu kepada kedua-dua orang ini sehinggalah mereka berdua berbaik kembali. Ditangguhkanlah keampunan buat kedua orang ini, iaitu orang yang saling bermusuhan tadi, sehinggalah mereka berbaik kembali. Anziru hazaini hatta yastaliha. Kemudian Allah ulang lagi, tangguhkanlah dahulu pengampunan kepada kedua orang ini sehinggalah mereka berdua berbaik kembali. Anziru hazaini hatta yastaliha. Berikanlah, tangguhkanlah pengampunan kepada kedua orang ini sehinggalah mereka berdua berbaik kembali. Jadi ini hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian ada sebuah lagi hadis yang lebih kurang sama makna dengan hadis ni, cuma ada sedikit perbezaan dari segi matannya itu. Kita lihat hadis seterusnya. Ini juga hadis daripada Sahih Muslim. An Abi Salih sami'a Aba Hurairah rafa'ahu marratan qala tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa ithnaini fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaum likulli imri'in la yushriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu urku hazaini hatta yastaliha urku hazaini hatta yastaliha. Daripada Abi Saleh, dia mendengar Abu Hurairah mengatakan sabda Nabi SAW, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamisin wa ithnain. Akan diangkat amalan-amalan pada setiap hari Khamis dan juga hari Isnin. Jadi ini persamaan hari Isnin dan juga hari Khamis dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi kata merupakan sebuah bulan yang akan diangkat padanya amalan tahunan seorang hamba itu. Dan disebutkan juga oleh ulama hadis, pada bulan Sya'ban diangkat, dibentangkan kepada Allah secara umum amalan-amalan tersebut. Kemudian pada hari Isnin dan juga hari Khamis juga akan diangkat amalan tersebut kepada Allah dan akan dibentangkan kepada Allah dan diterangkan secara detail kepada Allah. Allah itu Maha mengetahui, tetapi apa yang itu merupakan suatu kehendak Allah untuk Allah berikan tugas kepada para malaikat untuk menaikkan amalan, menyampaikan amalan hamba kepadanya dan dibentangkan kepadanya, walaupun Allah itu Maha mengetahui.
Bukanlah maknanya Allah perlukan malaikat untuk menyampaikan tentang apa yang manusia itu lakukan. Tapi itulah kehendak Allah. Allah berikan tugas kepada para malaikat untuk mengangkat amalan tersebut dan dibentangkan kepada Allah, walaupun Allah itu maha mengetahui tentang apa yang hamba-hambanya lakukan. Jadi itu persamaan antara hari Isnin dan juga Khamis dengan bulan Sya'ban, itu bulan di mana hari dan bulan di mana akan diangkat amalan kepada Allah. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaum. Maka Allah akan memberikan pengampunan azza wa jalla pada hari itu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an, yang tidak mensyirikkan Allah dengan suatu yang lain. Illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan kepada seorang yang ada di antara dirinya dan juga saudaranya muslim yang lain ada sifat permusuhan. Fayuqalu urku hazaini hatta yastaliha. Lalu dikatakan kepada kedua-duanya, kepada para malaikat, untuk tangguhkan pengampunan daripada Allah kepada kedua-dua orang ini sehinggalah mereka berdua berbaik kembali. Urku hazaini hatta yastaliha. Allah ulang untuk kali yang kedua, tangguhkanlah pengampunan terhadap kedua golongan ini, kedua orang ini, sehinggalah mereka berdua berbaik kembali. Baik. Kembali kepada hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban tadi. Jadi itu persamaan yang ada pada hadis-hadis ini. Walaupun malam nisfu Sya'ban sudah pun berlalu dan kita dah masuk kepada 21 hari bulan Sya'ban, tetapi kita kena ingat bahawasanya kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban itu, iaitu Allah memandang kepada hamba-hambanya, Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya, itu masih terus berterusan berlaku untuk hari-hari yang seterusnya, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan Nabi sebutkan dalam hadis-hadis ini tentang dua golongan yang takkan mendapat keampunan daripada Allah pada hari-hari tersebut. Iaitu yang pertamanya orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, dan yang keduanya adalah orang yang musyahid. Musyahid ini adalah orang yang hatinya penuh dengan rasa permusuhan, benci kepada saudaranya muslim yang lain. Golongan yang pertama itu golongan yang musyrik. Kita dah sebut sebelum ini tentang syirik itu dia boleh berlaku dalam 4 perkara, iaitu yang pertama disebut sebagai syirik niat. Kemudian yang keduanya dipanggil syirik mahabbah. Yang ketiganya boleh berlaku dalam bentuk syirik dakwah. Yang keempat boleh berlaku dalam bentuk syirik ta'ah. Dan syirik itu bukan hanya kita kata hanya orang-orang yang menyembah patung semata-mata. Dia lebih luas lagi daripada itu. Dia boleh berlaku dalam bentuk yang seorang Muslim tu mungkin dia pun tak sedar yang dia sedang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Jadi sebab tu bila kita bincangkan tentang syirik ini, kita perlu lebih jelas yang syirik itu dia bukan hanya sekadar penyembahan kepada patung berhala semata-mata, tapi dia boleh berlaku dalam banyak pelbagai bentuk yang lain dalam keadaan kita tak sedar perkara tersebut berlaku. Kalau kita lihat syirik yang pertama, iaitu syirik niat. Allah menyebutkan dalam surah 53 surah 53 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya
Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah kamu terhadap orang yang dia berpaling daripada peringatan daripada kami, iaitu berpaling daripada Al-Quran. Allah nyatakan, tinggalkanlah golongan yang berpaling daripada Al-Quran. Walam yurid illal hayatad dunya. Dan mereka tidak menginginkan, melainkan hanyalah kehidupan dunia semata-mata. Zalika mablaghuhum minal ilm. Demikian itu merupakan tujuan yang terakhir, puncak kepada ilmu pengetahuan yang ada pada diri mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhan engkau, dialah Tuhan yang lebih mengetahui tentang siapakah yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan dialah yang lebih tahu tentang siapakah orang-orang yang berhak untuk mendapat petunjuk itu. Jadi Allah sebutkan di sini tentang manusia yang mereka menginginkan kehidupan dunia ini dan mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah. Dan semua itu berlaku disebabkan ilmu yang mereka ada hanyalah ilmu yang berkaitan dengan dunia ini. Bila ilmu tentang hari akhirat itu tak ada, ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang sunnah Rasulullah itu tak ada, jadi manusia akan cenderung menjadikan setiap perbuatan itu bukan kerana Allah. Yang dia nampak, adakah perbuatan dia tersebut memberikan keuntungan kepada diri dia di dunia ini khususnya. Jadi sebab itu seorang Muslim wajib ke atas orang Muslim itu untuk mempelajari ilmu. Kerana dengan ilmu yang benar akan menjadikan niatnya itu juga akan menjadi benar. Sebab itu sebahagian daripada ulama salaf mereka menyebutkan bila berlakunya fasadul ilm, iaitu kerosakan pada ilmu pengetahuan, ia akan membawa kepada fasadun niyah. Jadi bila rosaknya ilmu pengetahuan, jadi manusia ada ilmu tapi hanya ilmu yang berkaitan dengan dunia ini. Mahir tentang dunia tetapi tidak tentang agama, tidak tentang hari akhirat. Tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, tak tahu apa yang ada dalam sunnah Rasul. Jadi bila ilmu itu rosak akan melahirkan fasad dunia, itu niat yang rosak, iaitu segala yang dilakukan bukanlah kerana hendak mengharapkan keredaan Allah ataupun ganjaran daripada Allah, tetapi sebaliknya sesuatu yang dilakukan itu atas dasar adakah ini memberikan keuntungan kepada dirinya dalam kehidupannya di dunia ini. Dan kemudian bila rosaknya pula niat itu akan melahirkan pula fasadul amal, iaitu amalan yang rosak. Jadi semua itu bermula dengan ilmu. Rosaknya ilmu akan melahirkan kerosakan pada niat, kemudian akan melahirkan pula amalan yang rosak. Seterusnya Allah juga menyebutkan dalam satu lagi ayat dalam surah 11 surah 11 ayat 15.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini dan segala perhiasan di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan sempurnakan hasil daripada amalan-amalan mereka di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dalamnya, mereka takkan dirugikan sedikit pun. Jadi Allah sebutkan di sini, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia ini, Allah akan memberikan ganjaran, hasil di atas usahanya tersebut. Itu di dunia. Jadi sebab tu kita lihat, walaupun ramainya golongan yang engkar kepada Allah di atas muka bumi ini, tapi disebabkan usaha mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia ini, Allah beri dunia ini kepada mereka semua. Sesuai dengan hasil usaha mereka itu. Tetapi Allah peringatkan dalam ayat seterusnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu orang-orang yang tiadalah bagi mereka di hari akhirat nanti melainkan hanyalah api neraka semata-mata. Wa habita ma sana'u fiha. Dan telah gugur, telah hilang lenyap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan telah terbatal terhadap semua yang mereka kerjakan ketika di dunia dahulu. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan ketika di dunia, disebabkan niat mereka itu untuk mendapatkan dunia, Allah bagi dunia kepada mereka. Tetapi disebabkan mereka lupakan Allah, lupakan hari akhirat, di hari akhirat nanti mereka tak akan dapat sebarang ganjaran daripada Allah, melainkan hanyalah akan diazab dalam neraka itu. Jadi ini golongan yang disebabkan ilmu mereka rosak, menjadikan niat mereka rosak. Jadi mereka hidup di atas dunia ni bukanlah untuk menjadi hamba kepada Allah, tetapi hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Tapi Allah akan bagi, tetapi di hari akhirat nanti mereka akan mendapat kerugian yang besar. Seterusnya dalam surah 30 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, iaitu mereka mempelajari sampailah mereka pandai, mereka menjadi pakar dalam perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat
mereka golongan yang lalai. Di sini Allah sebutkan golongan yang berpendidikan, berpelajaran, tetapi ilmu yang mereka ada hanyalah semata-mata ilmu berkaitan dengan dunia ini. Tapi tidak berkenaan dengan akhirat, tidak berkenaan dengan agama. Sedangkan wajib ke atas setiap Muslim itu untuk menuntut ilmu, iaitu menuntut ilmu berkenaan dengan agama ini, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi malangnya kebanyakan daripada umat Islam hanya menumpukan kepada usaha untuk mempelajari ilmu dunia, tapi melupakan ilmu akhirat. Seterusnya Allah sebutkan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka memikirkan tentang diri-diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Tidaklah Allah ciptakan petala langit dan bumi ini dan apa yang ada antara kedua-duanya melainkan dengan tujuan yang benar. Itu ada tugas mereka masing-masing. Wa ajalim musamma, dan ada suatu tempoh yang tertentu. Jadi tidakkah manusia itu memikirkan mengapakah Allah menciptakannya untuk dia hidup berada di atas muka bumi ini? Adakah tujuannya hanya sekadar untuk mencari kesenangan dunia semata-mata? Jadi manusia kena sedar bahawasanya tujuan dia dihidupkan, dia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kemudian tempoh hidupnya itu Allah sebut di sini wa ajalim musamma. Ada tempoh yang tertentu, yang bila sampai tempoh tersebut dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi Nabi sebutkan majoriti umat Nabi ini berumur antara 60 hingga 70 tahun. Tak ramai yang lebih daripada itu. Kalau ada pun lebih pun, itu merupakan suatu masa tambahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu. Dan bila dia meninggalkan dunia ini, bila dia mati, tempoh waktu dia berada dalam kubur itu pun dah lebih panjang daripada umurnya di atas muka bumi ini. Jadi seorang yang mungkin hidup di atas dunia ini katalah 100 tahun. 100 tahun contohnya. Dan bila dia mati, masuk ke dalam kubur itu, tempoh untuk dia menunggu berlakunya hari kiamat itu pun mungkin beribu tahun. Jadi orang yang 1000 tahun lepas contohnya dia hidup pada waktu itu, 100 tahun umurnya, dia mati. 1000 tahun selepas itu masih lagi berada dalam kubur. Belum berlakunya kiamat lagi. Jadi itu menunjukkan yang tempoh waktu manusia di atas muka bumi ini hanyalah singkat. Hanyalah sebentar. Itu baru dibandingkan dengan waktu dia berada di dalam kubur. Belum lagi waktu ketika dia akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti, kemudian dimasukkan ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka yang akan berlanjutan selama-lamanya. Jadi sebab itu Allah peringatkan, jadi manusia ini begitu juga segala perkara yang lain yang Allah ciptakan ada tujuannya yang tertentu, tugasnya masing-masing, dan ada tempoh waktu yang tertentu. Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu benar-benar ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi mungkin sebahagian manusia dia memang tak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebahagian lagi mungkin dia kata dia percaya, tetapi dia tidak berusaha untuk tidak bersedia untuk menghadapi hari akhirat itu. Itu juga termasuk dalam makna golongan yang ingkar kepada hari akhirat. Golongan yang pertama yang tak percaya, yang keduanya yang tidak bersedia untuk menghadapi hari akhirat, pertemuan dengan Allah. Seterusnya dalam ayat yang ke-9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض
وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Tidakkah mereka mengembara di atas muka bumi ini, lalu mereka melihat bagaimanakah akibat yang menimpa orang-orang yang sebelum daripada mereka. Kanu ashadda minhum quwwah. Golongan yang terdahulu itu mereka lebih hebat dari segi kekuatannya. Wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Dan golongan yang terdahulu itu mereka ini meneroka bumi dan juga memakmurkannya lebih banyak lagi daripada apa yang mereka lakukan. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka para rasul yang membawa keterangan-keterangan. Jadi Allah sebutkan umat yang terdahulu itu lebih hebat lagi daripada kita dan lebih banyak lagi bumi yang mereka teroka dan kesan-kesan tinggalan mereka di atas muka bumi ini, peradaban mereka. Jadi mereka itu lebih hebat dan lebih banyak kesan yang mereka tinggalkan di muka bumi ini. Tapi bila datang para rasul kepada mereka semua, membawa keterangan-keterangan, membawa wahyu daripada Allah, membawa kitab, mereka semua ingkar. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Lalu mereka semua dibinasakan, maka tidaklah Allah itu menzalimi mereka. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan tak nak untuk taat kepada Allah dan mengikut Rasul yang Allah utuskan itu. Jadi ini Allah sebutkan tentang golongan yang hanya menjadikan tumpuan mereka ni untuk menuntut ilmu dunia dan untuk mencari habuan dunia, tetapi melupakan ganjaran yang Allah akan sediakan pada hari akhirat. Jadi itu yang pertama, itu syirik niat, itu golongan yang melakukan suatu perkara mengharapkan dunia semata-mata tapi tidak mengharapkan keredaan Allah, ganjaran daripada Allah pada hari akhirat. Itu semua puncanya daripada kerosakan ilmu mereka yang melahirkan kerosakan niat dan kemudiannya melahirkan kerosakan pada amalan yang mereka lakukan. Seterusnya syirik mahabbah, iaitu syirik dalam kecintaan. Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Dan sebahagian daripada manusia mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka sayangkan sekutu-sekutu itu seperti mana mereka sayangkan Allah. Jadi Allah sebut di sini sebagai manusia ada yang dia sayangkan Allah, tapi dalam masa yang sama dia juga sayangkan sesuatu yang lain sama seperti mana dia sayangkan Allah. Kalau begitu itu maknanya dah berlakunya syirik. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat-sangat sayangkan, sangat-sangat cintakan Allah lebih daripada cintakan yang lain. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu mereka melihat azab pada hari akhirat nanti. Annal quwwata lillahi jami'ah. Bahwasanya kekuatan pada hari itu milik Allah kesemuanya. Wa anna Allah syadidul azab. Dan bahwasanya azab daripada Allah itu amat keras. Tentulah mereka takkan cintakan yang lain lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Jadi kalaulah mereka, orang-orang yang zalim itu mereka melihat azab pada hari akhirat nanti, kalaulah mereka dapat lihat ketika di dunia ni lagi, tentu mereka takkan melakukan syirik kepada Allah dengan cintakan yang lain lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Dan Allah sebutkan di sini yuhibbunahum. Mereka sayangkan mereka, sekutu-sekutu itu. Jadi hum di sini merujuk kepada andadan ni. Jadi ini maknanya andadan di sini bukan hanya sekutu-sekutu yang kita kata patung-patung berhala itu saja. Kerana hum ini dia merujuk kepada makhluk yang berakal. Ini manusialah. Makhluk yang berakal. Jadi ada manusia yang menjadikan sekutu-sekutu di kalangan makhluk seperti manusia ataupun mungkin jin ataupun mungkin para malaikat. Bukan hanya semata-mata syirik itu berlaku sembah patung saja. Tapi di sini Allah katakan ada manusia yang cintakan mereka, iaitu makhluk yang berakal ini, khususnya manusia yang lain, seperti mereka cintakan Allah. Jadi ini kita kata syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ingatlah tak kala orang-orang yang diikut itu mereka melepaskan diri daripada orang-orang yang mengikut mereka. Tak kala mereka semua melihat azab, dan akan terputus pada hari itu di antara mereka semua bentuk perhubungan. Jadi Allah sebut di sini ada yang pertama manusia yang dia dijadikan sebagai ikutan. Yang keduanya golongan yang mengikut mereka. Jadi golongan yang dijadikan sebagai ikutan ini mereka akan melepaskan diri daripada para pengikut mereka pada hari akhirat. Bila mereka melihat azab di hadapan mereka nanti. Dan semua bentuk perhubungan pada waktu itu sama ada mungkin antara pemimpin dengan rakyat, ketua dengan orang bawahan, ibu bapa dengan anak-anak, suami dengan isteri, adik-beradik dan sebagainya. Jadi semua bentuk perhubungan pada waktu itu semuanya akan terputus. Dan orang yang dijadikan sebagai ikutan itu akan melepaskan diri terhadap orang yang mengikut mereka. Walaupun di dunia ini, orang yang mengikut mereka itu orang yang sangat-sangat sayangkan mereka. Jadi ayat ni dia umum. Dia bukan hanya
bila kita sebut orang yang mengikut dengan orang yang diikut itu, dia merangkumi semua perkara lah, semua jenis manusia lah, iaitu mungkin pemimpin dengan rakyat, ibu bapa dengan anak-anak dan sebagainya. Seterusnya dalam ayat 128, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan orang-orang yang mengikut mereka mengatakan, kalaulah kami ini ada kesempatan untuk dikembalikan balik ke dunia, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, maka tentulah kami juga akan melepaskan diri daripada mereka sebagaimana mereka melepaskan diri daripada kami pada hari ini. Jadi ini pula kata-kata para pengikut kepada orang yang mereka ikut itu. Kalaulah mereka pun ada kesempatan, mereka juga nak lepaskan diri sebagaimana orang yang diikut itu melepaskan diri daripada mereka. Kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikian itu Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai suatu bentuk penyesalan ke atas mereka semua. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan tidaklah mereka orang-orang yang akan dapat keluar daripada neraka nanti. Jadi di sini Allah sebutkan syirik yang berlaku iaitu syirik mahabbah. Ada sebagian manusia yang cintakan manusia yang lain lebih daripada cintakan Allah. Disebabkan itu mereka sanggup untuk ingkar kepada Allah. Disebabkan kecintaan mereka kepada manusia tadi. Kemudian satu lagi, Allah sebutkan dalam surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah abaukum, nenek moyang kamu, bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dan kaum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takutkan akan kerugian padanya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu suka. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Semua perkara itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih,
dan lebih kamu cintai daripada berjihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah kamu semua sehinggalah Allah akan mendatangkan keputusannya kepada kamu. Keputusan di sini bermakna tunggulah sehingga datangnya azab daripada Allah kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah takkan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik itu. Di sini ayat ini juga menerangkan tentang syirik mahabbah, iaitu ada golongan yang kecintaan mereka kepada ibu bapa, nenek moyang, kepada anak-anak, adik-beradik, saudara-saudara, kemudian pasangan-pasangan, kaum keluarga, itu manusia. Kemudian yang keduanya dari segi benda, amwal, harta benda. Begitu juga perniagaan, kemudian rumah-rumah. Jadi semua perkara itu, kalaulah lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad daripada jalannya, jadi Allah akan menurunkan azab kepada golongan yang sebegini, iaitu golongan yang melakukan syirik mahabbah. Jadi mereka cintakan yang lain lebih daripada mereka cintakan Allah. Dan satu lagi, Allah sebutkan dalam surah 58 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau takkan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka tergamak untuk berkasih sayang terhadap golongan yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka itu adalah bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka. Au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-mara mereka, saudara-saudara mereka, adik-beradik mereka, au ashiratahum, ataupun kaum keluarga mereka. Jadi Allah sebut di sini orang yang benar-benar beriman kepada Allah di hari akhirat, dia takkan tergamak cintakan golongan yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu golongan yang dekat, hampir dengan mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah menetapkan dalam hati-hati mereka keimanan. Iaitu mereka cintakan Allah lebih daripada segala-galanya. Inilah golongan yang benar-benar beriman. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah akan menguatkan mereka dengan ruh daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Dan mereka lah orang-orang yang kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun.
ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah mereka lah golongan yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Di 3 ayat ini berkenaan dengan syirik. Yang kedua iaitu syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Jadi ada manusia yang perasaan cinta mereka kepada makhluk dan kepada benda-benda yang lain sama seperti mana mereka cintakan Allah. Bahkan mungkin lebih lagi daripada cinta mereka kepada Allah. Dan bila itu berlaku, itu maknanya mereka dah termasuk ke dalam golongan yang mensyirikkan Allah. Itu dipanggil syirik mahabbah. Jadi untuk pagi ini kita akan berhenti sampai sini dulu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tentang syirik yang ketiga iaitu syirik dakwah dan juga syirik yang keempat syirik ta'ah. Kemudian begitu juga satu lagi golongan yang takkan mendapat pengampunan daripada Allah iaitu golongan yang ada sifat permusuhan dalam hatinya terhadap kaum muslimin yang lain. Jadi pada hari ini kita melihat tentang sambungan berkenaan dengan kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban. Begitu juga kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban, iaitu Allah akan memberikan pengampunan kepada kesemua makhluknya melainkan kepada kedua golongan ini, iaitu golongan yang mensyirikkan Allah dan yang keduanya golongan yang ada sifat permusuhan terhadap Muslim yang lain. Dan ini juga bukan hanya khusus pada malam nisfu Sya'ban, kerana hadis yang kita lihat tadi, 2 hadis daripada Sahih Muslim yang kita lihat tadi, kerana kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban dan juga yang ada pada malam nisfu Sya'ban itu juga ada pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Yang mana pada hari Isnin dan juga hari Khamis merupakan hari dibukakan pintu-pintu syurga, juga hari di mana akan diangkat amalan kepada Allah, sama seperti mana kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban dan pada malam nisfu Sya'ban itu. Dan disebutkan juga di sini Allah akan mengampunkan hamba-hambanya pada hari Isnin dan juga hari Khamis itu, melainkan kepada kedua golongan ini, iaitu golongan yang mensyirikkan Allah dan golongan yang ada sifat permusuhan terhadap saudara muslim yang lain. Sehinggalah kedua-dua mereka ini berbaik kembali. Dan ketika itu barulah rahmat, pengampunan daripada Allah akan diberikan kepada mereka. Baik. Jadi insya-Allah untuk pagi ini sekian ini dulu. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Ustaz, nak tanya boleh? Ya. Okey, untuk ayat 165, ada ayat berbunyi kahubbillah, dan pada ayat 9 24 ahabba ilaikum minallah. Jadi macam mana kita nak ukur seperti cintakan Allah atau lebih mencintai itu daripada cinta Allah? Macam mana kita nak nilai kecintaan tu? Terima kasih Ustaz. Baik, kalau kita lihat ayat 2165 tadi, Allah sebutkan di sini yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintakan mereka, iaitu sekutu-sekutu itu seperti mereka cintakan Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat-sangat cintakan Allah. Jadi Allah sebutkan di sini tentang golongan yang cinta kepada yang lain sama seperti mereka cintakan Allah. Dalam sebuah lagi ayat Allah kata cinta mereka kepada sekutu-sekutu itu lebih daripada mereka cintakan Allah. Jadi kalau untuk mudah kita faham, contohnya macam
seorang yang bila datang perintah daripada Allah kepada dia untuk dia melakukan suatu perkara, dan dalam masa yang sama orang yang dia sayang, contohnya mungkin ibunya, juga memerintahkan suatu perkara, sedangkan perintah yang datang daripada ibunya itu bertentangan dengan perintah daripada Allah. Contohnya Allah perintahkan kita ni untuk menutup aurat contohnya, dan kemudian seorang wanita ini dia nak menutup aurat, tapi ibunya mungkin ataupun suaminya menghalang dia daripada untuk dia melakukan perintah Allah itu untuk dia menutup aurat tu. Jadi kalaulah dia taat kepada perintah ibu atau suaminya itu untuk tidak menutup aurat dalam sepanjang masa, itu maknanya cintanya kepada mungkin ibunya ataupun kepada suaminya lebih daripada cinta dia kepada Allah. Dan kalau dalam waktu yang lain, contohnya kalaulah ada waktu dia menutup aurat, ada waktu dia tidak menutup aurat, itu mungkin termasuk dalam makna cinta tu sama. Cintakan Allah pun ada, cintakan ibu atau suaminya pun ada, sebab kedua-dua perintah tersebut dia laksanakan. Yang pertama tadi golongan yang dia laksanakan perintah manusia saja, tinggalkan perintah Allah. Itu maknanya dia sayangkan manusia lebih daripada sayangkan Allah. Yang keduanya, kedua-dua perintah tersebut dilaksanakan, perintah Allah pun dia buat, dan perintah manusia yang bertentangan dengan perintah Allah tadi pun dia buat juga. Itu golongan yang cinta ni sama seperti cintakan Allah. Dan kedua-dua golongan ini termasuk dalam golongan yang musyrik lah, yang mensyirikkan Allah dalam syirik mahabbah itu. Cuma kita boleh cerita ini secara umum. Tapi untuk kita menghukum seorang itu musyrik, itu bukan kerja kita lah. Cuma kita boleh nyatakan perbuatan ini, itu perbuatan kita laksanakan perintah manusia, disebabkan kita cintakan dia, walaupun perintah tersebut bertentangan dengan perintah kepada Allah, ini boleh bawa kepada syirik mahabbah. Tapi untuk kita menghukum orang yang tertentu, yang kamu ini musyrik, kamu ini mensyirikkan Allah, kamu ni dah buat syirik mahabbah, jadi itu tak sepatutnya kita katakan terhadap individu secara spesifik lah. Cuma kita kena nyatakan perbuatan tersebut itu boleh bawa kepada syirik mahabbah. Sama ada cintakan sesuatu tu sama seperti cintakan Allah, ataupun cinta kepada sesuatu tu lebih daripada cintakan Allah. Jadi diharap penjelasan tu boleh dipahamilah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Ustaz, boleh tanya sikit, Ustaz? Ya. Tapi ini kembali kepada hadis minggu depan, Ustaz, yang balighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan. So wa haddatsu an bani Israil tu macam mana adab-adab untuk menyampaikan kisah daripada Bani Israel ni, sebab dia tak ada taraf sahih dan hasan sebagainya. Okey. Sebelum ni kita sebutkan berkenaan dengan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amru. Hadis bersahih Al-Bukhari. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kamu semua daripadaku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala kharaj. Dan sampaikanlah cerita ataupun kisah daripada kaum Bani Israel dan tak ada sebarang kesalahan padanya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berdusta ke atas namaku dengan sengaja, maka dia hendaklah menyediakan tempat duduknya daripada neraka. Di sini berkenaan dengan soalan yang ditanya tadi, iaitu berkenaan tentang kita menyampaikan kisah-kisah daripada Bani Israel. Jadi kisah-kisah daripada Bani Israel ini, dia yang pertamanya kita kena kaji dululah sama ada kisah tersebut dia bertentangan dengan ayat-ayat Quran ataupun bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kerana
kisah-kisah daripada kaum Bani Israel ni, dia ada yang benar, ada yang betul, ada juga yang salah, dan ada juga yang kita tak tahu sama ada ini betul ataupun salah kerana tak ada dalil yang membenarkan perkara itu. Jadi bila dan kisah-kisah tentang yang datang daripada Bani Israel ni banyak kita jumpa dalam kitab-kitab tafsir. Dan kisah-kisah tersebut bila dia yang pertama tadi, kalau dia tak bertentangan dengan ayat Quran dan juga tak bertentangan dengan hadis, itu kita boleh ceritakan. Tapi kalau bertentangan, contohnya macam kisah di mana dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang Harut dan juga Marut. Ini kisah yang popular yang biasa kita dengar, disampaikan tentang bagaimana dua malaikat Harut dan juga Marut itu mereka melakukan maksiat kepada Allah, mengajarkan sihir, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Mengajarkan sihir itu memang ada, tapi itu sebagai suatu bentuk ujian, fitnah kepada manusia. Dan malaikat tu dalam ayat tersebut taklah disebutkan mereka melakukan maksiat kepada Allah. Tapi cerita yang sampai kepada kita ditambah-tambah dengan mengatakan kedua-dua malaikat tadi berubah bentuknya menjadi manusia, melakukan maksiat dengan minum arak, kemudian melakukan zina, kemudian membunuh pula wanita yang dilakukan zina tadi. Ini contoh kisah daripada kaum Bani Israel yang bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi. Kerana kalau kita lihat para malaikat itu, mereka tak mungkin akan melakukan maksiat kepada Allah, kerana disebutkan dalam Quran malaikat takkan engkar, takkan melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita lihat contohnya Allah sebut dalam surah 66 ayat yang ke-6, Allah nyatakan tentang para malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat sama ada yang menjaga neraka itu ataupun para malaikat yang lain, mereka takkan derhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka sentiasa melaksanakan segala perintah daripada Allah itu. Jadi bila sampai kepada kita kisah daripada Bani Israel yang bertentangan dengan prinsip daripada Quran, daripada hadis Nabi, iaitu kita tolaklah, walaupun ada disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kisah yang lain contohnya macam kisah-kisah yang merendahkan darjat nabi-nabi dan juga rasul yang Allah utuskan. Kisah contoh seperti mana kisah Nabi Daud yang nak merampas isteri daripada seorang tenteranya, panglimanya. Jadi macam-macam lah kisah yang merendah-rendahkan taraf Nabi dan juga Rasul. Jadi ini kita kena tolak. Tapi kalau kisah-kisah tersebut dia dari segi maknanya itu tak bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran, prinsip-prinsip yang ada dalam hadis-hadis Nabi, jadi kita boleh terima. Contohnya macam kisah-kisah yang menyebutkan tentang nama-nama. Nama isteri Nabi ini, Nabi Ibrahim contohnya namanya Sarah. Nabi yang lain isterinya namanya begini. Itu sekadar nama tu, itu kita boleh terima. Jadi itu maknanya kita boleh cerita sampaikan kisah-kisah kaum Bani Israel, tapi bila mana bertentangan dengan prinsip tadi tu, kita kena tolaklah. Dan bukan semua cerita Bani Israel ni kita boleh terima. Kita kena kaji dulu. Macam kisah Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Zulaikha dijadikan muda kembali. Jadi itu kisah Bani Israel yang mana tak disebutkan dalam Quran, tak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi cerita yang macam ni kita tolaklah. Itu sikit berkenaan dengan kita menyampaikan kisah Bani Israel, dan tak ada kesalahan. Itu maknanya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran dan prinsip-prinsip hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Ustaz, saya nak tanya. Ya.
apa Ustaz dia sebut tadi ke yang mereka sayangkan jadikan jin atau malaikat sebagai andada. Adakah Ustaz sebut tadi? Saya ada catat ni. Apa bentuk yang macam tu, jin dan malaikat tu? Yang lain-lain sekutu berhala, makhluk yang berakal tu saya faham lah. Diterangkan sikit tak? Dia kalau kita lihat macam kaum musyrikin dahulu, mereka mengatakan para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Itu kepercayaan yang ada pada mereka. Dan bahkan mereka membina patung-patung tu dengan rupa-rupa perempuan. Kerana bagi mereka inilah para malaikat Allah, anak-anak perempuan Allah yang bila tujuan mereka tu untuk dekatkan diri mereka kepada Allah. Maksudnya mereka percayakan Allah, sayangkan Allah. Dalam masa yang sama mereka sayangkan para malaikat itu dan mereka jadikan dalam bentuk patung-patung tu. Kemudian begitu juga jin. Jin ni pun sama. Juga ada dijadikan dalam bentuk patung-patung itu dan juga dijadikan sebagai perantara. Contohnya bila dalam melibatkan jampi, melibatkan ilmu sihir. Jadi ini amalan-amalan yang melibatkan jin. Dan perkara tersebut boleh bawa kepada syirik lah. Jadi itu makna menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, sama ada mungkin manusia, jin atau mungkin para malaikat, bahkan para rasul pun ada yang dijadikan sebagai sekutu-sekutu sebagaimana kaum Yahudi menjadikan Nabi Uzair. Mereka mengatakan anak Allah. Kaum Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Jadi ini semua syirik mahabbah yang berlaku. Iaitu mereka sayangkan sesuatu dan mereka dakwa macam-macam tu kepada Allah. Dan sayangkan wali-wali itu pun antaranya. Itu termasuklah. Sayangkan wali, dia sayang kepada golongan yang soleh ni itu tak ada masalah. Tapi kalau sayang kepada wali tadi sampai contohnya wali yang dah meninggal dunia ni, kita pergi ke kubur dia, kita berdoa dengan berkat dia supaya mungkin dia boleh kabulkan doa kita, jadi itu boleh bawa kepada syirik lah. Dia bermula dengan syirik mahabbah, perasaan cinta kita kepada wali tadi, dan kemudian kita berdoa pula berlakunya syirik, dakwah pula di situ. Terima kasih Ustaz, betul itu. InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah untuk pagi ini sampai sini dulu. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan syirik ta'ah dan juga syirik dakwah. Begitu juga tentang golongan yang ada sifat permusuhan dengan saudara muslim yang lain ini dalam kelas yang akan datang insyaAllah. Sekian itu dulu untuk pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.